Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, so anda bersama saya lagi, Fida. Okey, kali ni saya nak kita nak share tentang bisnes sikit lah. Okey, dan saya nak bawakan satu kisah, iaitu kisah Sayyidatina Maryam. Macam mana kita nak apply kisah dia ni ke dalam bisnes kita. Okey. So sebelum saya ada 4 poin nak share. Okey, tapi sebelum tu saya nak share sikitlah. Okey, latar belakang dia. Okey, macam mana kisah tentang Sayyidatina Maryam ni. Okey, Sayyidatina Maryam ni dia adalah anak kepada Imran. Okey, nama pada Imran dan pasangan Imran dan Hannah lah. Okey, keluarga ni memang satu keluarga yang memang dimuliakan. Sebabnya Allah merakamkan keluarga ni dalam satu surah dalam Quran, iaitu surah Ali Imran. Okey, bukan Al Imran tapi Ali Imran. So dia menceritakan pasal keluarga ni, okey, pasal kisah Maryam. Okey, sebenarnya Imran dengan Hannah ni dia dah lama berkahwin, tapi tak dapat anak. So mereka berdoa setiap hari nak dapat anak kan, sampai bila Hannah ni mengandung, dia bernazar untuk menyerahkan baby ni untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Tetapi sayangnya sebelum Maryam lahir, Imran meninggal dunia lah. Okey, Hannah ni dia ialah saudara perempuan kepada Nabi Zakaria sebenarnya. Okey, so bila Imran meninggal dunia, so dia macam nak carilah siapa yang nak jaga Maryam ni kan. So selepas mesyuarat apa semua, so dapatlah kepada Nabi Zakaria. So Nabi Zakaria sebab nak menunaikan nazar Hannah dan Imran tadi, so Maryam dibawa ke Baitul Maqdis untuk dijaga di sana. So begitulah secara ringkaslah, okey, kisah Maryam ni. Tapi Maryam ni digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat taat kepada Allah. Okay, dia banyak beribadah, banyak berzikir. In fact, dia ada satu tempat khas untuk dia di Baitul Maqdis tu. Ada satu tempat khas untuk dia beribadah kat situ. Okay, itulah cerita dia. Okey, jadi pengajaran pertama ataupun inspirasi pertama yang saya nak share malam ni adalah dalam surah Ali Imran ayat ke-42. Yang mana Allah berkata melalui malaikat yang dicakap, Maryam, kau adalah macam Allah memilihmu dan mensucikanmu. So maksudnya Maryam tu dipilih untuk jadi wanita yang begitu hebat, wanita yang diuji macam-macam. So bila kita dalam berbisnes, bila kita start buat bisnes, contohnya sama ada memang kita ada masalah kewangan ke, nak meningkatkan ekonomi ke, ataupun kita punya kewangan tu memang tight, dan kita perlu buat sesuatu untuk ubah benda tu, dan mungkin kita terjebak ke dalam bisnes, ataupun kita macam memang dah okey dah, kehidupan dah okey, cuma rasa I have to do something untuk future kan, untuk anak-anak mungkin, untuk pelajaran anak ke, ataupun nak memenuhi impian ke kan, ada sesuatu yang kita nak capai. So kita macam terjebak dalam bisnes, macam itulah. So itu adalah sebenarnya ada sebab kenapa kita masuk ke situ. Dia bukan secara kebetulan. Okey, walaupun mungkin kita rasa macam susahnya kan, dah buat bisnes ni kan senang je kan, iklan sekali terus sejuta orang nak beli kan, tapi rupanya kita iklan 100 kali baru seorang nak beli kan. Macam susah ni nak buat ni, adakah aku dah salah pilih hidup ni, macam tu. Tapi sebenarnya bila kita dah masuk ke situ, sebenarnya Allah yang pilih kita, Allah yang letak kita kat situ. Bukannya Allah salah pilih. Bukannya Allah cakap bukannya okey, Fida dia buat Syekli, rupanya Allah tersalah. Tak patut dia duduk kat situ. Tidak, walaupun Allah cakap walaupun okey Fida, walaupun kau bekerja, tapi jalanmu di sini, macam tu. So maksudnya bila kita buat sesuatu, ada sebab kenapa kita berada kat situ, ada sebab kenapa kita dipilih untuk berada di situ. So kita just
teruskan the process. Kita buat apa yang kita perlu buat, bukan buat apa yang kita suka nak buat. Kan ada setengah orang bila dia buat bisnes ni, dia nak buat apa yang dia suka je. Yang benda yang perlu buat tak nak buat. So itulah yang menyebabkan kita mungkin susah untuk berjaya dalam bisnes kita. So bila kita berada di situ, memang kita dah dipilih untuk berada di situ. Memang Allah tak silap memilih kita. So kita kenalah buat sesuatu untuk memastikan yang kita berjaya pada jalan itu. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua yang kedua kan, tadi saya cakap Maryam ni dalam sirah dia macam seorang wanita yang selalu beribadah, yang macam berada dalam satu bilik, dia sentiasa berzikir, sentiasa ingat Allah. In fact kalau macam dia keluar pun, dia macam melihat kejadian alam kan. Tetapi macam walaupun dia duduk di dalam bilik dia sendirian, beribadah sahaja, tapi kalau kita baca dalam ayat dalam Quran tu, bila Nabi Zakaria masuk tengok dia, dia ada macam-macam buah di keliling dia tu, macam-macam, sehingga kan ada buah-buahan yang tak macam yang tak ada kat tempat tu pun ada di dalam bilik dia tu. So bila ditanya, dia cakap inilah rezeki daripada Allah. So nak cakapnya, walaupun kita sekarang ni macam tak boleh keluar rumah lah, PKP lah kan, tapi rezeki tu boleh je masuk dalam rumah kita walaupun kita tak keluar rumah. Okey, contoh macam suri rumah kan. Suri rumah ni kadang-kadang dia punya dia punya kekangan dia punya cabaran dia ialah sebab dia memang dah lama duduk kat rumah. So dia cakap mungkin dia tak ada kawan kan, kawan dia sikit, kawan dia macam tak ramai kawan lah untuk promote dia punya barang ni. Tapi nak cakapnya, walaupun dalam keadaan terkurung, walaupun dalam keadaan sendirian, sebenarnya kalau Allah nak bagi rezeki tu, boleh masuk rezeki, boleh buat apa-apa je dari rumah kan, boleh buat bisnes dari rumah, boleh buat bisnes online, tak payah pun nak keluar rumah, jadi boleh buat secara online je. Tapi kita tak bolehlah nak expect kita duduk kat rumah tak buat apa-apa, tiba-tiba masuk duit ke kan, tak boleh nak expect macam tu sebab kita ni bukan Maryam. So kita kena buat something lah kan, buat bisnes online ke, bisnes online lah yang paling senang kita nampak kan, keadaan kalau kita tak dapat nak keluar rumah, betul tak? So maksudnya kalau kita duduk di rumah dan buat sesuatu di rumah kita pun, insya-Allah Allah boleh bagi rezeki tu kepada kita. So tak payah risau, tak boleh keluar rumah ke, tak payah risau PKP ke, kita boleh bekerja dari rumah. Okey, ataupun suri rumah ke kan, yang macam sebelum ni macam tak pernah pun buat apa-apa bisnes. So kita tak pernah bekerja ke contohnya kan. So memang tak pernah keluar rumah lah. Macam kawan-kawan pun dah lama tak kontak. Kawan-kawan sekolah dulu, kawan-kawan universiti dulu pun lama tak kontak dah. Tapi dari rumah kita pun kita boleh buat sesuatu dan boleh dapatkan rezeki walaupun di dalam rumah sendiri. Okey, itu inspirasi yang kedua ataupun pengajaran yang kedua. Okey, yang ketiga, okey, bila Maryam dah mengandung, bila Allah tiupkan roh Nabi Isa ke dalam rahim dia, okey, dia mengandung. Masa tu kan dia dia ialah seorang wanita yang baik kan, wanita yang baik. Semua orang di kawasan tu tahu dia wanita yang baik. So kalau kita lah kan, kalau kita tahu dah seorang wanita tu dia memang baik, lepas tu tiba-tiba mengandung, tak ada bapa, anak dia tak ada bapa, dia tak kahwin lagi, tak ada suami, mengandung. So kalau kita sendiri pun secara logiknya kan, kita mesti cakap ni macam sesuatu je ni kan, takkanlah mengandung tak ada suami, kan, sebab benda tu adalah benda yang logik. Okey, secara fitrahnya kalau kau perempuan tu dia nak mengandung, dia mesti kena ada suami. So samalah juga okey dengan orang kat situ pun, okey, mesti akan mengata, okey, mesti akan mengecam
Okay, walaupun baik macam mana pun Mariam, saya cakap, oh tak sangka lah Mariam ni nampak baik, ingatkan baik rupanya. Macam tu. Tapi Mariam memilih untuk membawa diri. Okay, dia tak duduk kat situ. Masa dia mengandung tu, dia tak tinggal kat tempat dia tu. Tapi dia pergi ke suatu tempat lain lah. Okay, saya tak ingat nama dia apa. Tapi dia pergi ke tempat lain. Sebabnya, dia tak nak menjawab kecaman mereka tu. Sebabnya, benda tu adalah satu benda yang misteri lah kan, cakap macam misteri. Tapi dia tahu dia berada pada pihak yang benar. So, kalau dia nak melawan orang-orang yang cakap tu pun, memang dia tak akan menang pun. Sebab kalau ikut logik akal memang tak logik. Memang mustahil nak berlaku kan. Tapi, kuasa Allah buat bagi dia ujian yang macam tu. So, dia bawa diri dia sebab dia tak nak menjawab dengan orang-orang yang kalau macam kita pun kan, macam kita bila kita nak start buat bisnes kan, bila orang nampak kita macam, semangatnya kan, sehari tu kalau di Facebook tu, dia je yang post, tak bagi peluang ke orang lain, dia je lah yang post. So kadang-kadang macam orang ada yang mengecam kan, ada yang macam kata-kata sinis kan. So untuk selamat kita tak perlulah nak menjawab dengan dia, tak perlulah nak jawab tak perlulah nak bagi penjelasan kenapa kita buat macam tu. Sebab kita pun tahu kenapa kita buat macam tu. Sebab kita sedang berbisnes. So itulah caranya kita untuk promote kita punya barang, untuk promote kita punya bisnes. So kalau orang nak kecam kita cakap macam mana pun, dia tidak akan dengar juga. Okay, dia tetap akan kecam. Sebab haters gonna hate. Okay, kalau kita nak cakap apa-apa kat haters kita, memang takkan dengar pun. So, langkah yang terbaik untuk kita buat adalah larikan diri daripada mereka. So, sama ada kita nak, kalau macam di Facebook tu, kita nak unfriend dia ke ataupun nak hide dia ke, terpulanglah. Okay, yang pentingnya, you tak perlu nak tengok pun apa benda-benda negatif yang dia cakap tu. Okay, boleh hide dia punya komen, boleh hide dia punya apa, supaya kita tak nampak apa yang benda negatif tu, dan kita nak hide daripada dia pun boleh. Maksudnya dia pun tak nampak apa yang kita post. So lebih baiklah begitu. Okey, daripada dia nak terus kecam kita pun rasa down, kena kecam, lepas tu kita nak jawab balik apa yang dia kecam tu. Kan macam benda tu tak perlu pun. Tak perlu pun. So itu adalah yang ketiga. Okey. Yang ketiga dan yang keempat. Yang keempat ni saya paling suka nak cerita. Okey, sebab dia berkaitan dengan usaha. Okey. So masa Mariam ni nak bersalin, masa dia nak bersalin tu, dia bersandar pada satu pokok kurma kan. Masa tu tengah nak bersalin dah ni, tengah in labor dah. Kan, in labor. Cakap kalau kita sekarang ni duduk kat labor room dah. Kan, duduk kat labor room dah masa tu dah nak bersalin. Tapi masa tu dia macam orang nak bersalin macam mana kan, dengan sakitnya kan, dengan sakit lah, dengan sakitnya, lepas tu dengan yang tak sabar nak suruh baby keluarnya kan. Lepas tu Mariam ni dia seorang dia kat padang pasir tu, dia menyandar pokok kurma seorang-seorang. So dalam tengah kesakitan tu, okay, cuba bayangkan kita nak bersalin macam mana. Tapi kita selesa lah kan, dalam labor room ada aircon lagi, baring di katil lagi. Tapi Mariam duduk menyandar pada pokok kurma. So bayangkan dia dalam keadaan kelaparan, keletihan kan. Macam kalau Allah nak, dah lah dia tu mengandungkan Nabi Allah. Lepas tu Allah bagi ujian macam tu, anak tak ada bapa, mengandungkan Nabi Allah lagi. Kalau dia macam, kalau Allah nak buat, Allah boleh keluar pop macam tu je, pop keluar terus Nabi Isa kan. Tapi Allah tak buat macam tu. Tapi Allah suruh dia buat apa? Goncangkan pokok kurma tu. Cuba bayangkan pokok kurma tu dia macam pokok kelapa sawit. Macam pokok kelapa sawit kan. Macam mana nak goyangkan dan jatuh buah dia dengan keadaan dia yang sedang keletihan, nak sakit, nak beranak kan, keletihan, kelaparan lagi. So macam kalau ikut logik akal kita pun tak logik nak jatuh buah kurma tu kan. Tapi
Itulah kekuasaan Allah nak bagi kepada orang yang usaha. Jadi kadang-kadang kita ni bila kita contohnya kita nak capai target lah. Biasalah kalau dalam bisnes ni kan kita ada target yang kita nak capai. So kita rasa macam ya Allah jauhnya target aku nak capai ni. Macam tak terjangkau akal. Macam mana lah nak capai ni. Memang kalau ikut logik ni memang tak dapat lah ni macam tu. Tapi apa yang kita perlu buat adalah kita teruskan usaha. Okey, kalau perlu gandakan usaha kita, gandakan usaha kita. Sebab kalau Allah tu nak bagi pertolongan, senang je dia bagi. Cumanya dia nak tengok kita punya kesungguhan kita nak dapatkan benda tu. Betul-betul ke kita bersungguh nak dapatkan atau just cakap je. So kadang-kadang kita tak tahu pun usaha kita yang mana yang Allah akan bagi. Okey, contohnya macam kita ni dah dah buat iklan 100 kali dah. Tapi tak ada orang pun yang pandang iklan kita. Tak ada orang pun yang nak dengan barang kita tu kan. Tapi tiba-tiba dengan magicnya, entah orang dari mana entah kan, yang tak pernah kenal, tak pernah jumpa, tak pernah apa, tiba-tiba kontak kita nak beli barang. Kan? So macam itulah magicnya bila kita berusaha. Okay? Dan usaha tu adalah proses untuk kita dapatkan apa yang kita nak. Walaupun ada orang kata macam apa yang kita dapat bukannya daripada usaha kita, dia daripada rahmat Allah, daripada daripada belas kasihan Allah nak bagi pada kita, rezeki Allah kan. Tetapi kalau kita tak usaha, memang kita tak dapat lah. Memang kita tak dapat. Okey, betul. Okey, betul. Kalau kita usaha pun tak semestinya akan dapat. Tapi kalau kita tak usaha, memang tak dapat langsung. Dan usaha itu adalah proses. Okay, proses untuk kita dapatkan apa yang kita nak. Okay. So itulah saya punya sharing malam ni. So saya harap boleh bagi manfaat lah kepada anda yang sedang berbisnes. Okay. Sebab kita kena ingat bisnes tu dia actually kita boleh applykan dalam kita punya kehidupan harian pun boleh. Dan semoga kita bila kita baca sirah apa-apa kan, kita hayati. Sebab kalau orang dulu dia punya semangat dia tu memang lain. Semangat dia memang lain. So semoga bila kita hayati sirah mereka, kita pun boleh dapat semangat macam mereka. Okey, so saya harap boleh bagi manfaat lah kepada anda semua apa yang saya share malam ni. Terima kasih sebab join saya live. Okey, so kalau tak keberatan, silalah share dengan kawan-kawan juga yang buat bisnes kan. Semoga kita pun boleh bagi inspirasi dan semangat kepada kawan-kawan kita untuk teruskan apa yang mereka buat. Okey, so hingga jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.